saya tak tahu bahasa Melayu apa, inang dia punya kepompong dia, itu yang memakai ada enzim babi, bukan pada DNA tersebut, tapi tempat dia just nak bawa benda tu, yang ketika dijual ke Oxford University punya lab, tapi saya ikut dalam perbincangan yang mendalam di kalangan dokters dengan para ulama di Indonesia, di Nahdlatul Ulama, ketika membincangkan AstraZeneca. Saya bagi contoh. Iaitu waktu itu Majlis Ulama Indonesia Jakarta dah keluarkan fatwa bahawa dia ada babi, maka dia itu najis tapi halal kerana ada uzur syar'i. Dia pakai macam tu alasan dia. Of course dalam bab fiqh ni, terutama dari pondok, dia akan jadi skeptik. Kenapa? Kerana pemakaian babi atau najis hanya boleh dalam keadaan darurat. Ketika ada Sinovac yang tidak ada najis, kenapa kita kena intikal berpindah kepada AstraZeneca? Macam saya sebut tadi lah, apa, alkohol punya ubat batuk dengan non-alkoholik. Saya bagi contoh. So, ini dah pemikiran ahli fiqh. Jadi di pondok, tak naklah pakai AstraZeneca. Lalu Nahdlatul Ulama Johor Timur, dia kata, tak. Kita nak tengok balik penjelasan. Maka diadakan suatu forum 4 jam. Saya ikut dalam online. Waktu itu, diterangkan, doktor tu terangkan dalam masa 2 jam setengah macam mana pembuatan AstraZeneca. Yang sebenarnya dia daripada DNA yang dia buat, lepas tu dalam perpindahan daripada inang dia, saya tak tahu bahasa Melayu apa, inang dia punya kepompong dia, itu yang memakai ada enzim babi, bukan pada DNA tersebut, tapi tempat dia just nak bawa benda tu, yang ketika dijual ke Oxford University punya lab, bila dibeli oleh Oxford University, ketika itu telah dijadikan pemisahan dan dibersihkan DNA tersebut, dan unsur babi dah tak ada dan tidak mengena kepada DNA yang akan dimasukkan di dalam vaksin tadi. Ini di-explain panjang, boleh lihat report tu is very transparent dalam keputusan Basuh Masail dan juga Majlis Ulama, Fatwa Majlis Ulama Indonesia di Jawa Timur. Dia detail dengan bahasa layman, ada sedikit bahasa teknikal tapi insyaAllah orang boleh faham, and then diterangkan satu persatu, lepas tu baru dibagi hukum fatwa. So apabila ini terjadi, dia tidak ada unsur istihalah. Istihalah pun dah tak ada. Sebab apa? Dia dah bersih. Dia suci, and then dia dah tak ada unsur babi, dan difatwakan bahawa ia halal kerana suci dan tidak ada unsur babi. Hujah dia kita bagi. Hujah dia kita bagi. So dalam hal ini lepas tu dikeluarkan fatwa bahawa AstraZeneca adalah halal, dan alhamdulillah sekarang Indonesia orang pondok pun boleh nak pakai. Orang-orang kampung pun nak pakai. Jadi kemungkinan kalau saya nak usulkan sebelum saya tutup bahagian ini, saya usulkan sebenarnya kepada kerajaan, mungkin kita tersalah langkah pada awal dulu. Kita pergi kepada orang yang ada di bandar, kita promote, kita kempen di TV-TV, walaupun arus perdana, di forum perdana, di kalangan orang-orang bandar, tapi kita tak pergi di kampung. Kita tak pergi ke Tok Guru. Indonesia apa yang dia buat? Orang pertama yang dia reach adalah Tok Guru pondok, kiai-kiai pondok tu. 200 kiai pondok dijemput dari pondok-pondok di kampung-kampung ni, dibawa pergi ke Surabaya, divaksin satu-satu. Percuma ni, divaksin, masuk dalam TV, kiai ni, sebut nama-nama satu-satu. Balik tu, bila dia datang ke pondok, van vaksin datang ke pondok, terus, semua. Dan bayangkan, kami, kawan-kawan saya di Indonesia yang di kampung-kampung, pondok yang 30,000 pelajar, semua dah vaksin, tak ada masalah. Dan laju je, penolakan vaksin tak wujud. Di Malaysia, kita, this is the problem. Maybe KL dengan Putrajaya kan dah hampir 100%. KL dah 70%. Di Putrajaya dah 100%. Di Kelantan yang daftar boleh 10,000 tak daftar. Itu jumlah yang banyak. Ini menunjukkan kita punya cara kempen tak betul. So yang kita perlukan sekarang, kempen kita kena betul, dan kita punya macam ni kita nak reachkan kepada Tok Guru tu untuk beri kefahaman yang betul. Dan kalau Tok Guru tu mungkin ada skeptik, inilah tugas kami yang berada, mufti yang berada di Jabatan Mufti, yang ada data, ada hukum, ada dalil, kita boleh duduk dengan kiai-kiai Tok Guru di pondok tu, kita buka, jom, Tok Guru, kita baca kitab sama-sama, jom. Dan memberi keyakinan kepada mereka untuk menerima vaksin dan lain-lain perubatan.